إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته innahu waliyu dhalika wa maulah. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, bersyukur dan juga bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yang mana kita masih berhidup di dalam dunia ini dan juga baru-baru kita menerima tahun Hijriah Islam yang baru 1445 Hijrah, yang membawakan kita mengingati kepada hijrah Nabi SAW daripada Makkah kepada Madinah Al-Munawwarah, yang mana hampir setiap tahun yang apabila Allah Ta'ala menghabiskan satu tahun dan juga terimanya tahun yang baru, kita sekalian umat Islam akan mengingati kepada peristiwa yang telah dicatatkan di dalam sejarah Islam, iaitu peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita nak ulai kaji, nak tengok kepada sejarah Islam, benarnya semenjak dilatih Nabi SAW daripada umur Nabi 40 tahun itu, dan juga 13 tahun yang Nabi SAW menyebarkan dakwah Islam di Mekah, sama ada 3 tahun yang pertama sebagai cara yang sembunyi, tidak dengan secara yang zahir, dan juga 10 tahun selepas daripada itu mengerjakan dakwah Islam sebagai kerja asasi yang Allah Ta'ala utuskan Nabi, iaitu mengajakkan kepada orang Mekah pada zaman itu untuk beribadat kepada Tuhan yang satu dan juga tinggal segala benda yang mereka beribadat selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga apakah berlaku di antara itu sebelum nak hijrahnya Nabi SAW kepada Mekah, kepada Madinah. Tak syak katanya Nabi SAW ditimpa dengan cubaan yang teruk dan juga seksa yang berat. Dan juga bukan hanya terhadap Nabi sahaja,
bahkan kepada para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, mereka selepas daripada beragama ataupun memeluk masuk kepada agama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ditimpa dengan seksaan yang teruk daripada golongan orang musyrikin di Mekah pada zaman itu. Sehingga terpaksa Nabi kena izinkan kepada mereka beberapa orang sebelum daripada Nabi nak hijrah lagi, untuk mereka berhijrah pergi kepada Al-Madinah Al-Munawwarah. Manakala Nabi SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq dan juga sahabat yang lain, boleh jadi mereka duk nanti, Nabi sendiri duk nanti izin dan juga wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengizinkan kepada Nabi hijrah kepada Madinah. Maka di antara sebab-sebab yang Nabi dan juga para sahabat paksa kena hijrah pergi kepada Madinahnya dengan sebab seksaan yang teruk semenjak daripada tahun yang ke-10 selepas dilantik jadi Nabi. Kerana tahun itu adalah tahun yang Khadijah binti Khuwailid, isteri yang dikasihi oleh Nabi, meninggal dunia. Dan juga yang keduanya iaitu Abu Talib, pak saudara dia, yang sebagai orang yang jadi benteng kepada Nabi, jaga Nabi, selamatkan Nabi daripada kezaliman orang musyrikin pada zaman itu, telah meninggal dunia. Dan juga di tahun itu dinamakan katanya Amul Huzun, tahun yang Nabi SAW sangat duka cita sekali. Selepas daripada itu lebih kurangnya 3 tahun, 3 tahun sebelum nak hijrah, Nabi dan juga para sahabat dapat sesuatu yang teruk dan juga bergana daripada sebelum daripada itu. Kerana sebelum daripada itu adanya Abu Talib dan juga Abu Jahal dan juga orang-orang musyrikin, mereka tak sampai hati nak buat apa teruk dan juga berat kepada Nabi kerana masa itu adanya Abu Talib. Tetapi selepas daripada Abu Talib meninggal dunia, mereka selalu cari jalan nak seksa Nabi, nak seksa para sahabat, sehingga akhir sekali mereka tak boleh juga nak menghentikan Nabi daripada khidmah dakwah sahabat Islam di Mekah. Sehingga akhir sekali mereka mengadakan satu musyawarah yang besar untuk nak cari jalan, nak buat kira dengan Muhammad ni bala mana. Kerana cari jalan habis jalan dah untuk nak Muhammad wuti daripada khidmah dakwah. Akhir sekali musyawarah pada pagi itu di Darun Nadwah, kesimpulan dianya iaitu akan membunuhkan Muhammad pada malam yang Nabi SAW akan berhijrah keluar daripada Madinah Al-Munawwarah. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, cerita hijrah Nabi SAW adalah cerita yang panjang. Dan juga sebenarnya sirah Nabi, sejarah Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita dan juga kita selaku umat kepadanya, pasti kita kena belajar, pasti kita kena ulai kaji, pasti kita kena baca dia, pasti kita kena ambil pengajaran daripada hidup Nabi SAW, bagaimana Nabi hidup di Mekah dan juga bagaimana Nabi SAW hidup di Madinah sehingganya wafat. Kerana itu adalah afdalul khalq, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia yang Allah Ta'ala menciptakan di atas bumi ini. Dan juga perkataan ini bukan hanya daripada kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Nabi, beriman kepada kenabian Nabi Muhammad SAW sahaja. Bahkan hari ini seluruh dunia pakat mengaku belaka katanya the best man of the world, sebaik-baik manusia di dalam dunia ini adalah the Prophet Muhammad SAW, iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kajian dunia pada hari ini dibuat kajian katanya buku mana, kitab mana yang orang di atas dunia ini banyak sekali baca kepada buku itu. Tak syak tak lain, buku yang pertama iaitu Al-Quranul Karim, yang mana pada hari ini khususnya kepada orang yang bukan Islam, mereka usaha untuk nak baca Quran supaya nak kenal Islam lebih banyak.
Kerana dok kena Islam pada hari ini, Islam adalah agama yang ganas. Dan juga apabila tengok dan juga lihat kepada orang Islam pula, kadang-kadangnya orang Islam tidak berakhlak dengan akhlak yang baik, tapi akhir sekali mereka nak kenal katanya apakah Islam yang sebenar, maka mereka sudi nak bukakan Al-Quran untuk nak kenal Islam lebih banyak lagi. Dan juga buku yang kedua selepas daripada Al-Quran yang manusia sedunia pada hari ini pakat-pakat nak bacanya, iaitu sirah ataupun sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya kepada pemimpin-pemimpin dunia hari ini, pemimpin negeri-negeri yang bukan negeri Islam nak kenal Muhammad. Muhammad ni pure. Kerana apakah umat Islam seluruh dunia sangat kasih kepada Muhammad, apabila nama Muhammad sahaja dihina, umat Islam seluruh dunia akan bangun untuk nak jagakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka nak kenal siapa Muhammad. Apakah umat Islam, apakah mereka yang jadi orang Islam sangat kasih kepada Muhammad, bahkan mereka tak biasa jumpa pun dengan Muhammad walaupun satu kali di atas dunia ini, khususnya umat yang belakang ini. Itu adalah sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pasti kena buat kaji sepanjang tahun, bukan hanya kepada awal-awal tahun sahaja. Apabila naik tahun yang baru, kita nak cari kitab, kita nak dengar ceramah mengenai dengan Nabi, itu tak cukup. Tetapi sebagai nak tanda cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi telah sebut katanya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tak akan kita jadi orang yang beriman yang sebenar kalaulah kita tak kasih kepada Nabi lebih banyak daripada kita kasih kepada ibu bapa kita, anak kita dan juga manusia yang lain. Kita kena cari jalan katanya kita nak kasih Nabi. Jalan mana kata yang boleh nak menamakan kita kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak syak katanya salah satu cara yang boleh kita nak tambah kasih kita kepada Nabi, iaitu kita mempelajari akan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam itunya Abu Jahal telah iklan di tempat musyawarah mereka di Darun Nadwah, katanya malam ini kita akan pergi kepung di rumah Muhammad. Dan juga tengah malam kita akan masuk pergi kepada tempat tidur Muhammad, dan juga kita akan bunuh Muhammad dengan keadaan dia sedang-sedang duduk tidur di atas katil ataupun tempat tidur dia. Itu adalah kesimpulan. Tetapi akhir sekali katanya, adakah Nabi jang halah? Nabi akib bendera putih dan juga royak kepada orang musyrikin, kata, hei orang musyrikin, aku nak wuti, aku jang halah dah, nak wuti dah khijah daripada menyebarkan agama Islam. Tidak. Nabi SAW kerja dakwah dia tak dapat duit gaji seperti kerja kita pada hari ini. Nabi SAW berdakwah situ sini ke Taif dan juga kepada mana-mana tempat, tidak dapat duit gaji daripada mana-mana pihak di atas dunia ini. Tetapi apa Nabi SAW sanggup nak kurban diri, siapakah hampir-hampir dibunuh. Tapi akhir sekali Nabi SAW tak tinggal kerja dakwah demi untuk dakwah Islam pada zaman itu sampai kepada zaman kita pada hari ini. Kalaulah cuba kita khayal pada hari itu, hari yang musyrikin dikepung rumah Nabi pada malam itu, yang mana Nabi SAW nak keluar daripada rumah, tengok jengak kepada depan rumah penuh dengan orang-orang musyrikin yang sedang-sedang duduk kepung depan rumah. Apa Nabi SAW tak jang halah? Kalaulah Nabi SAW jang halah pada hari itu dan juga wuti daripada khijah dakwah pada hari itu, soalannya, apakah agama yang kita akan beragama pada hari ini? Adakah kita akan beragama dengan agama Islam? Adakah Islam akan sapa kepada tempat kita pada hari ini? Boleh jadi tak sapa Islam kepada tempat kita kalaulah Nabi SAW jang halah pada malam itu ataupun dibunuh oleh orang musyrikin. Tetapi dengan sebab Nabi usaha nak menyebarkan dakwah Islam ini dengan secara yang luas sekali, sehingganya Islam sampai kepada tempat kita pada hari ini. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, kita tak cerita banyak mengenai dengan hijrah Nabi, tetapi salah satu pengajaran yang kita nak keluar daripada hijrah Nabi pada hari ini,
iaitu cinta seorang sahabat yang sangat cinta kepada Nabi lebih daripada sahabat-sahabat yang lain, yang mana kadang-kadang kita kena belajar dan juga kena tengok apakah sebab dan juga bagaimana sahabat seorang ini dia sangat kasih kepada Nabi SAW. Iaitu sahabat itu bukan lain melainkan dia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selepas daripada musyawarah orang musyrikin di Darun Nadwah pada pagi itu, dan juga Allah Ta'ala turun wahyu kepada Nabi SAW untuk beritahu. Dan juga orang yang pertama sekali yang Nabi sudi ataupun sanggup nak pergi cari dia dan juga nak beritahu kepada dia, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Waktu tengah hari Nabi pergi cari Abu Bakar di rumah, yang mana Abu Bakar tengok kepada masa yang Nabi mari cari kepada dia di rumah pada tengah hari itu tu, Abu Bakar fikir katanya, Nabi tak akan mari cari kami pada masa ini melainkan Nabi kena ada benda yang penting sungguh, kena ada buku yang besar, benda yang penting sungguh. Sehingga akhir sekali Nabi SAW memberitahu kepada Abu Bakar, Allah Subhanahu Wa Taala telah izin kepada kami untuk hijrah pergi kepada Madinah Al-Munawwarah. Selepas daripada Abu Bakar dengar berita daripada Nabi, soalan mula-mula sekali, yang mana pada hari itu bukan Abu Bakar tak tahu katanya Nabi ni, Muhammad ni adalah orang yang dimaihua oleh orang musyrikin pada zaman itu. Nah, duk cari jalan nak usaha nak membunuhkan Nabi. Makna katanya tidak ada sahabat seorang mana yang duk dekat dengan Nabi melainkan akan dapat mudarat ataupun bahaya juga dengan sebab duk tepi Nabi. Tetapi soalan yang pertama yang Abu Bakar tanya kepada Nabi SAW, adakah aku boleh hijrah bersama denganmu ya Rasulullah? Abu Bakar tahu katanya berhijrah dengan Nabi, bersama dengan Nabi, duduk dekat dengan Nabi akan dapat bahaya daripada golongan orang musyrikin. Tapi dengan sebab kasih Abu Bakar yang adanya terhadap Nabi, soalan yang pertama, adakah aku boleh berhijrah bersama dengan aku hijrah saing denganmu, boleh ke tak? Dalam satu perjalanan ini, sehingga Nabi SAW jawab kata boleh. Nabi jawab katanya boleh hijrah bersama dengan aku. Sehingga Nabi SAW kelik lagi. Selepas daripada itu Aisyah cerita katanya, aku tidak tengok ayah aku, bapa aku yang menangis tiak dengan sebab gembira dicai dia boleh hijrah bersama dengan Nabi SAW. Hijrah bersama dengan Nabi SAW. Dan juga di antara tengah-tengah jalan yang sedang hijrah pergi kepada Madinah, banyak perkara yang berlaku di antara Nabi dan juga Abu Bakar yang menunjukkan kata Abu Bakar adalah orang yang sangat kasih kepada Nabi SAW sekali. Tengah-tengah jalan sehingga akhir sekalinya orang musyrikin dah hamat Nabi juga. Dan juga Abu Bakar di antara orang mula-mula yang nampaknya orang musyrikin turut mari belakang, dah hamat belakang, dan juga beritahu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, adrakanil qaum, dia hamak dah kita ni. Nabi tak jawab kali yang pertama, Abu Bakar royak kali yang kedua, yang mana seteru yang mari belakang kau dekat. Nabi tak jawab kali yang kedua, sehingga kali yang ketiga Abu Bakar royak. Dan juga Abu Bakar royak katanya kali yang ketiga itu tu, dan musyrikin yang turut mari belakang itu hanya satu leming, dua leming saja, yang mana pegang leming itu akan cerak nyatanya akan kena Nabi SAW. Sehingga Nabi tak jawab gapo dengan Abu Bakar, dan juga Abu Bakar tiak menangis. Sehingga Nabi tahu katanya Abu Bakar tiak, tanya kepada Abu Bakar, ma yubki, tiak apa hai Abu Bakar? Abu Bakar jawab katanya, nahri duna nahri. Seteru dah hamak kita dah belakang dan juga akan bunuh kamu dah ya Rasulullah. Kalaulah dia bunuh aku tak ada apa, bunuh aku ni aku mati, nahri, kalaulah aku mati tidak ada apa-apa langsung. Tetapi kalaulah mu mati, ini adalah benda yang besar ya Rasulullah. Bime takut Nabi SAW dibunuh masa yang sedang hijrah pergi kepada Madinah. Dan juga ada riwayat yang lain sebut katanya, di antara
duk hijrah pergi kepada Madinah itu tu Abu Bakar pergi duk depan ratik belakang ratik depan ratik belakang ratik, sehingga Nabi rasa pelik, tanya kepada Abu Bakar, "Apa mengapa kau satu masa duk depan, satu masa duk belakang?" Sehingga Abu Bakar jawab, katanya, "Kau masa aku duk belakang, aku ada perasaan katanya seteru akan mari bunuh mu sebelah belakang, maka aku hidup belakang untuk nak jaga mu. Maka apabila aku hidup belakang, perasaan aku bimbang takut seteru Islam mari sebelah depan dan juga akan bunuhmu, demi untuk nak menjagakan Nabi SAW." Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka orang yang sangat kasih kepada Nabi SAW sekali. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, habis tahun yang baru dan juga terima tahun, habis tahun yang dulu dan juga terima tahun yang baru. Soalannya, apakah hidup kita, adakah kita telah muhasabah kira diri, katanya setahun ataupun satu tahun yang telah lepas, apakah hidup kita khususnya mengenai dengan ibadat kita yang ada terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita telah muhasabah ibadat kita semaya fardu tahun yang lepas, adakah baik ataupun kena patana di mana-mana tempat lagi? Itu patut kita kena muhasabah pada tahun yang baru ini. Kalaulah kita tak muhasabah, maka tidak ada faedah gapo sikit abu. Kerana hakikat kanta hijrah Nabi SAW itu tu adalah baki daripada keadaan Nabi dan juga para sahabat umat Islam di Mekah dengan duduk dengan keadaan yang istid'af, dilemah, ditekan, diseksa. Tetapi apabila hijrah pergi kepada Al-Madinah Al-Munawwarah, tukar keadaan umat Islam, para sahabat dan juga Nabi, iaitu pergi kepada istikhlaf, menjadi pemimpin dan juga ada kekuatan di Madinah. Maka duduk di Mekah seksa, tidak ada amnat, tidak ada kekuasaan apa langsung. Tetapi apabila pergi kepada Madinah, Nabi dan juga para sahabat ada kekuasaan, pimpin bina negara Islam di Madinah Al-Munawwarah, baki, tukar. Maka di antara pengajaran yang kita pasti kena dapat daripada hijrah Nabi, kena baki hidup kita. Hidup kita kalaulah lemah dari segi ibadat pada tahun yang dulu, tahun yang baru ini boleh kedak kita nak mengkuatkan ibadat kita, hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara pengajaran yang kita dapat keluar pada hari ini mengenai dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, saya ingin menyuruhkan kepada hadirin musallin hari Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah kita mulai tahun yang baru ini dengan kita mulai dengan amalan-amalan yang baik, khususnya amalan yang jadi amalan sunnah Nabi SAW untuk nak tanah cinta dan juga kasih kita kepada Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, katanya, afdalus siyami ba'da Ramadan fi syahrillahil muharram. Seafdal, sebaik-baik puasa selepas daripada bulan Ramadan, iaitu kita puasa pada bulan Allah Ta'ala yang namanya Al-Muharram. Kita masih berada di dalam bulan Muharram, yang mana kita kalaulah mengikut takwim Saudi, hari ini adalah hari Ashura. Kalaulah nak mengikut Patitin Samnangan Cula, esok ke akan jadi hari Ashura. Maka kalaulah hari ini kita tak puasa, patutnya kita puasa pada esok hari, kerana itu adalah sunnah yang syirat nyata dan juga telah keluar daripada sunnah ataupun hadis-hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Puasa satu hari, hari Ashura. Kalaulah seafdal baik laginya, kita puasa hari yang ke-9 ratik dan juga hari yang ke-10 ratik. Kerana Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, la in baqitu
ila qabilin la asumanna at-tasi'. Kalaulah aku masih hidup sampai kepada tahun depan, nescaya aku akan puasa pada hari ke-9 Tasu'a dan juga hari yang ke-10 iaitu Ashura. Puasa hari Ashura dan kelebihan dia apa? Siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah. Allah Taala janji untuk nak ampunkan dosa kita iaitu tahun yang telah lepas. Dosa kita masih banyak lagi. Kita belum tentu, belum tahu katanya dosa kita pada hari ini banyak mana dah yang Allah Ta'ala telah ampun, dan juga banyak mana lagi yang Allah Ta'ala tidak ampun dosa-dosa kita. Marilah kita buat amalan yang sunnah ini untuk mula tahun yang baru ini, demi untuk nak tunjuk, nak bantuk, nak catat katanya kita telah mula pada tahun baru 1445 ini dengan cinta kekasihan kita yang ada terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah, dan marilah sama-sama kita pada hari ini juga banyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana salawat kepada Nabi satu kali, Allah Subhanahu wa taala akan salawat kepada kita 10 kali. Kita salawat kepada Nabi satu kali, Allah Subhanahu wa taala akan salawat ke atas kita 10 kali. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha 10. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابات أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وفتياتنا واهدهم إلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ومن فيروس كورونا يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.